Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma atina anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Ikhwatul kiram, kita sambung suratul Baqarah. Malam ini kita melihat kepada ayat 42 dan 43, iaitu Allah Ta'ala berfirman dalam ayat dia yang sangat mulia ini, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa la talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Iaitu maksud dia pada ayat yang ke-42, dan janganlah kamu campurkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu menyembunyikan akan kebenaran padahal kamu mengetahui, dan dirikanlah kamu akan sembahyang, dan berikanlah kamu akan zakat, dan rokoklah kamu beserta orang-orang yang rokok. Ini kita masuk ayat yang ke-43, 42 dan 43. Cuba antum lihat pada muka surat 38. Muka surat 38 itu adalah dia memberi sedikit penjelasan kepada ayat 42 dan 43. Iaitu dia kata perintah supaya berkelakuan baik zahir dan batin. Kita baca, tuan kitab kita nak kata apa dulu, nanti kita lihat pandangan-pandangan ulama yang lain. Iaitu tuan kitab kata Bani Israel, Nabi Bani Israel menyeru ayat 31, 32, diperintah lagi supaya mereka berkelakuan baik, iaitu hendaklah percaya kepada Al-Quran kerana segala isi kandungannya benar, isi kitab-kitab mereka, juga segala keterangannya, menyeru kebersihan hati kepada membuat kebaikan dan meninggalkan kejahatan, seterusnya kepada mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang ni yang telah kita sembang pada ayat 41. Allah menyatakan wa aminu bima anzaltu musaddiqan. Disuruh Bani Israel beriman, disuruh Bani Israel beriman kepada Al-Quran, kena percaya bahawa Al-Quran itu kitab Allah. Quran itu mengajak mereka bersihkan jiwa, bersihkan hati. Ini ikhwan, kita duk jumpa apa kita kata prosedur-prosedur beragama yang Allah turunkan kepada Bani Israel, umat dahulu. Dalam ayat puasa pun Allah kaitkan dengan walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita akan jumpa malam ni Allah suruh dia puasa, Allah suruh dia sembahyang. Dalam ayat Allah suruh dia sembahyang, suruh dia zakat. Ayat lain Allah kata kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kamu kena puasa macam orang sebelum kamu. Jadi orang sebelum daripada para sahabat itu siapa? Angkatan-angkatan yang awal lah, iaitu kaum-kaum Bani Israel. Mereka kena puasa juga. Untuk apa? Untuk mereka berkelakuan baik, fi'lul khairat, supaya mereka ada fi'lul khairat. Fi'lul khairat bukan khairat kematian, fi'lul khairat, supaya mereka ada fi'il khairat, fi'il kebaikan.
Selama ini fi'il mereka itu fi'lul kafirin, fi'il perangai orang kafir, ingkar. Maka Allah katakan mereka kena terima kitab ini supaya mereka bahagia dunia dan akhirat. Janganlah menjadi orang-orang yang pertama sekali mengingkari dengan Al-Quran. Janganlah menukar tanda-tanda Allah dengan bayaran yang sedikit. Itu telah kita lalu. Kerana memandang kepada maslahat diri dan kepada martabat. Janganlah mencampur di antara kebenaran dan kesesatan. Ini ayat malam ini. Wala taqtumul haqq wala talbisul haqqa bil batil. Ini dia. Jangan campur di antara kebenaran dan kesesatan. Jadi bila Allah duk kata kat depa ni kena semayang, kena zakat, kena buat fi'lul khairat, jangan campur benda benda hak dan benda batil. Bila Tuhan duk kata lagu tu, maksud dia sekali lagi depa nak buat tu. Allah Ta'ala ini dia itu alimul khabir, dia itu latiful khabir, dia itu mengetahui. Dalam ayat kursi kata ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, dia mengetahui di depan, di belakang, di kiri, di kanan, di atas, di bawah, semua dia tahu. Peredaran zaman itu dia tahu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, Allah tahu. Jadi sebelum benda tu jadi, Allah bagi ingat. Dalam ilmu usul fiqh dia kata apa? Saddu dzara'i'. Saddu dzara'i', warning sebelum terjadi. Anak kita minum pisau, belum tentu dia minum pisau luka, tapi kita rampas pisau tu. Saddu dzara'i'. So kita lebih baik kita hati-hati supaya tak jadi buruk. Jadi Allah duk bagi tahu Bani Israel dengan Quran ni kena percaya, jangan jual. Jangan tukar ayat Quran dengan habuan dunia. Dalam duk pesan duk dia buat. Dia buat. Tak apa, baca dulu. Dan jangan pula menyembunyi kebenaran-kebenaran yang telah diketahui. Jangan sembunyi. Wala taqsumul haqqa, tadi wala talbisu. Hak dan batil jangan campur. Yang ni pula taktum, katam. Katam ni maksud dia apa? Dia tak campur, tapi yang sebenar itu dia tak sampaikan. Dua-dua perangai huduh. Dua-dua Tuhan tak bagi. Campur batil dengan hak tak boleh, sembunyi kebenaran pun tidak boleh. Tengok perangai Bani Israel. Menurut keterangan yang sah bahawa pendeta-pendeta, ulama-ulama dan ahli fikiran orang Yahudi, mereka itu sentiasa mencari bermacam-macam jalan untuk menghalangi orang-orang ramai yang di bawah kekuasaan mereka dari mengaku kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok bila Nabi Muhammad dilahirkan, orang Bani Yahudi ini dia rasa periuk nasi dia nak kena berpasang. Dia tak boleh. Nanti orang rojok kepada Nabi, dia tidak dijadikan rojokan. Dia nak makan apa? Dia tak ada kepentingan dah. Maka dia mencari jalan untuk menghalang manusia di bawah ni daripada ikut Nabi. Iaitu daripada mengaku kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara jalan-jalan itu ialah menyembunyi dengan mengelabui mata orang ramai. Di antara jalannya dia kelabukan mata orang ramai. Bukan dia pergi tembak ayak bagi rabun, tidak. Dia kelabukan. Fakta itu diseleweng-selewengkan. Ini yang Quran pesan awal-awal. Wala talbisul haqqa wala taqtumul haqqa. Jangan buat macam tu. Jangan campur al-haq dengan al-batil. Jangan sembunyi. Jangan sembunyikan. Jangan buat macam tu. Dengan cara mencampur dan menyamakan ajaran Allah dengan ajaran mereka. Dia kata Islam Nabi Muhammad bawa dengan agama kita saya ini serupa. Maka yang dari Allah dikatakan dusta, jangan percaya. Dan yang dari mereka dikatakan benar, hendaklah percaya. Segala keterangan yang berkenaan dengan sifat-sifat Nabi yang mereka sendiri mengetahui disembunyikan atau dizahirkan, tetapi dikurang atau ditambah untuk disesuaikan dengan kepentingan hidup mereka. Tengok perangai Bani Israel. Perangai Bani Israel. Perangai dia huduh. Perangai dia sangat huduh. Sekali lagi kita tengok macam mana Imam Ibn Katsir cerita pada kita perangai huduh dia tu.
Sekalian ayat-ayat yang tersebut sekalipun tentang Bani Israel, tertentu Bani Israel, tetapi artinya mengenai sesiapa yang membuat sebagaimana perbuatan Bani Israel. Dia kata walaupun Allah duk marah Bani Israel, tak bagi buat tu, tak bagi buat ni, tetapi Allah akan marah semua orang yang buat perangai macam Bani Israel. Maka kena ambil al-ibratu bi alfazi ibrah itu diambil pada bi umumil alfaz, bi umumi alfaz, diambil daripada lafaznya umum, wala bi khususi asbab, bukan kerana asbab, sebab-sebab yang khusus. Jadi bila kita baca, walaupun Allah duk kata pada Bani Israel jangan campur hak dengan batil, jangan sembunyi kebenaran, kita kata ini Bani Israel, bukan kita tak ada apa-apa. Jangan dalam ilmu ulumul Quran telah dibagi ingat, al-ibratu bi umumi alfaz, ibrah diambil pada lafaz-lafaz yang umum, wala bi khususi asbab, bukan daripada asbab-asbab yang khusus. Asbabnya khusus di sini Bani Israel, tetapi lafaznya umum diambil iktibar. Kita jangan buat perangai macam tu, jangan sembunyikan kebenaran, jangan kita campur hak dengan batil. Pasal tu duk pesan, adat, agama, ibadat, sunnah tak boleh duduk dalam satu belanga, tak boleh, kena dipisah-pisahkan. Kita taklah macam Bani Israel sampai kita menukar-nukar hukum hakam, tidaklah sampai begitu. Tetapi kita suka ambil adat-adat yang menjadi, kita kata adat-adat kaum, campur dengan ibadat. Lepas tu kita olah dia mengikut peraturan-peraturan adat. Bila dibantah, kita melenting. Bila dibantah, marah. Bila dibantah, maka agama menjadi apa yang orang ramai buat. Bukan agama itu apa yang ada dalil di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Itu pun perangai Bani Israel. Baik, baca dulu. Kemudian setelah diseru Bani Israel kepada iman, maka ayat 34, ayat 43, diseru pula mereka itu mendirikan sembahyang supaya bersih hati mereka daripada kekotoran. Yahudi pun kena sembahyang kita, masya-Allah. Antum bayang kalau Yahudi pun kena sembahyang, tak tahu orang Melayu tak sembahyang. Apa bahasa nak kata? Tak ada orang Islam tak sembahyang. Kata orang Melayu tu sensitif lah pasal yang sembahyang banyak. Ada orang Islam tak sembahyang, ada orang Islam tidak sembahyang. Itu saya baru ni di Baitul Ilmi, Pak Cik bagi nasihat lah kepada saya, Ustaz jangan sebut bangsa, dia sensitif. Pak Cik Bolia Nazim dia nasihatkan saya. Pasal saya tegur Cina, apa nama, Cina yang macam kamjat ni sikit ni, apa tu, apa colek nama dia, dia sudah marah kat budak Ayub daripada Johor. Budak Ayub tu kata Johor nak buat hudud, dia kata budak Ayub tu gila. Saya katakan ini bangsa Cina yang tak ada ni lah. Pak Cik Bulia Nazim dia tegur saya. Dia kata Ustaz sebut nama dia, jangan sebut bangsa dia, kerana Cina yang baik banyak juga. Oh, saya dapat pengajaran. Ya betul lah. Kan? Jadi saya tak boleh kata lah orang Melayu tak semayang. Hak main ni semua orang Melayu, saya seorang je memang. Kan? Hak yang semayang Melayu semayang pun ramai. Jadi yang jahat tu bukan orang Melayu, segelintir manusia apa bangsanya, tetapi fi'il perangainya jahat. Nampak, saya sudah pulihkan ayat itu. Jadi Pak Cik Bulia Nazim dia tegur saya. Jadi alhamdulillah, saya kata terima kasih Pak Cik. Jadi masa ke semasa saya akan memelihara budaya dan bangsa supaya dia tidak jadi kerosakan. Jadi begitulah Allah suruh Bani Israel ini salat, tetapi mereka tidak salat. Kita tengok apa akan jadi. Dan kepada mengeluarkan zakat supaya mereka dapat menzahirkan tanda kesyukuran nikmat. Allah suruh beri pada mereka ni tanah, harta dari bumi, daripada langit turun, al-manna, al-salwa. Masya Allah, keluar daripada perut bumi, min baqliha wa qisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Bagi semua pada dia, keluar daripada perut bumi. Suruh dia keluarkan zakat.
supaya tanda kesyukuran daripada nikmat Allah, serta dapat memperhubungkan rasa mahabbah antara sesama manusia. Zakat ini ada mahabbah di kalangan muslimin, dan akhirnya sekali diminta mereka bersatu padu dalam gabungan Islam dengan bersama-sama menunaikan sembahyang berjamaah di antara mereka, sebagaimana firman Allah, warka'u ma'ar raki'in, dan raka'lah kamu beserta orang-orang yang raka'. Maksudnya sembahyanglah kamu bersama orang-orang yang sembahyang. Ini tuan kitab kita dia menjelaskan maksud ayat itu. Ikhwatul iman, kalau kita lihat kepada ayat ini balik, Allah menyatakan wala talbisul haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Allah guna perkataan talbisu. Libas ni apa dia? Baju. Bila baju duduk di badan, baju kita duduk di badan, dia melekat kan, sehingga kan kalau kita berbaju di badan, dia menutup semua warna, dia meliputi. Maka Allah katakan kepada Bani Israel, wala talbisu, jangan kamu seliputi kebenaran itu dengan kebatilan, jangan kamu kelilingi. Dia benar-benar kulit kita bubuh kain atas kulit kita, hilanglah warna kulit, tapi kulit tu ada di dalam. Tapi yang orang akan nampak bukan warna kulit, warna baju. Kebenaran itu ada di dunia ini, ada dalam Taurat, tetapi dia seliputikan kebenaran itu dengan wajah kebatilan. Jangan begitu. Nanti orang tidak nampak asal usul itu. Kebenaran itu orang tidak nampak. Maka orang beramal dengan apa yang dia tengok. Maka perangai itu kata Allah, wala talbisul haqqa. Jangan begitu. Jangan begitu. Pasal itu ikhwatul iman, di antara doa yang kita panjatkan kepada Allah, yang Nabi ajak dalam doa yang ma'thur, doa yang begitu sahih, Nabi ajak kepada kita, yang Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Nabi ajak sikit di bawah itu. Nabi ajak sikit di bawah itu, wala taj'alhu multabisan alaina fanadhillu wa ja'alna lil muttaqina imama. Itu sambungan dia. Apa maksud dia? Ya Allah, tunjuklah yang hak itu sebagai hak, dan rezekikan kepada kami, rezekikan jalan, hidayahkan kepada kami untuk ikut yang hak itu. Kenapa? Akan sampai masa talbisul haqqa bil batil. Batil itu dia akan seliputi, tak nampak. Jadi kan dalam hadis Nabi cerita tentang badiru bil a'mal salihah, badiru bil a'malin salihah, badiru bil a'mali salihah. Cepat-cepatlah kamu buat amal salih. Kenapa? Kaqita'i laili muzlim, kerana akan datang fitnah itu seperti potongan-potongan malam. Kaqita'i laili muzlim yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Baik, kenapa orang itu boleh mukmin dan boleh kufur? Kerana fitnah tu dia masuk macam mana siang masuk ketika malam, malam masuk ketika siang. Dia bukan masuk terus, dia sikit, dia medap sampai hilang malam jadi siang, sampai hilang siang jadi malam. Dia mengambil masa begitu lama. Maka itulah dikatakan talbisul haqqa. Akan sampai masa dari zaman Nabi nak boleh kiamat, kebatilan itu dia sikit. Tambah pula dengan perangai taqtumul haqqa, sembunyikan kebenaran. Sembunyi pula lagi. Dah fitnah itu begitu dah. Dia yang tahu saja sembunyi. Pasal itu dalam hadis Imam Tirmizi, Nabi sangat marah. Nabi kata, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin minan nari. Siapa yang ditanya soalan dan dia ada ilmu, dia boleh jawab, fakatamahu, dia simpan itu, wa taqtumul haqqa, dia katam, dia simpan. Allah akan koyak mulut dia di hari akhirat, macam orang naik kuda duk koyak mulut kuda buah tali itu. Allah buat lagu tu, Allah marah kat dia. Kenapa? Bila dia sengap, dia masuk
kebatilan mula masuk. Maka jadilah apa yang Quran sebut talbisul haqqa bil batil. Tapi bahasa Quran la talbisu, sekali-kali jangan. Itu lam nahi, itu menegah, jangan ada sifat itu. Dia tegah kita, dia larang kita. Lam itu lam larangan, dia larang kita. Dan jangan sekali-kali yang hak itu dicampur, diselubungi oleh kebatilan. Maka Nabi kata, Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu. Tunjuklah yang benar itu benar dan rezekikan kepada kami untuk ikut. Wa arina, tengok bahasa dia, wa arina, ara, tunjuk di mata kami, tunjuk. Jadi benda benar ni kita kena tahu dia, macam kita nampak dengan biji mata. Pasal itu dia tidak boleh taklidan, dia tak boleh jadi muqallidun, tak boleh. Orang kata kita bercakap, kita kata ya, pasal apa? Kita kata dengan lidah mereka kata ya, kita kata ya. Jangan. Arina, tunjuk depan mata kami. Haqqa, hak itu haqqan, dalam sifat dia, dalam diri dia yang sebenar. Dan rezekikan kepada kami ikut, dan tunjuk kepada kami batil dalam rupa batil, rezekikan kepada kami kekuatan untuk tinggal. Lepas tu Nabi kata, wala taj'alhu multabisan alaina. Jangan batil itu dia mengelilingi, dia keliling kami. Jangan dia main sikit-sikit, jangan dia masuk sikit-sikit. Fanadillu, nanti kami sesat, kami tak sedar. Waja'alna lil muttaqina imama. Pilihlah kami sebagai pemimpin di kalangan orang-orang yang mukmin, yang bertakwa. Karena itu ikhwatul iman, sangat bahaya dengan kebatilan ini, dia sangat bahaya. Karena itu kata Imam Qatadah kata, apa yang selepas ayat ini dia dapat melihat, apa dia? Yang pertama dia kata sekali, kalau kita baca wala talbisul haqqa bil batil, dia kata, Quran kata kepada kita seolah-olah wala talbisul al yahudiyah wan nasraniyah bil islam qad alimtum anna dinullah alladhi la yuqbalu ghayruhu wa la yujza illa bihi al-islam wa anna al-yahudiyah wa an-nasraniyah bid'atun laysat min Allah. Kata Imam Qatadah, perkara yang pertamanya ialah jangan kita kata agama ini serupa. Jangan sebut kalimah itu. Kita sebut aja agama ini serupa, Yahudi kah, Nasara kah, Islam, semua agama suruh buat baik. Telah ada wajah talbisu, pencampuran itu telah ada. Dia pakai uniform, kita pakai uniform. Kalimah tu buat orang tak kenal kebatilan. Buat orang tak kenal kebatilan. Tak boleh. Kita adalah dinu tauhid. Dinu tauhid, agama tauhid. Dia adalah agama syirik. Kalau kita kata sebahagian daripada apa yang ada dalam agama dia menyuruh kepada kebaikan, itu juga kita suruh. Tak apa. Kita kata apa yang mereka duk buat ni, sebahagian besar mereka duk buat, itu memang tunjang ada pada kita. Kita yang tinggalkan, itu tak apa. Tapi kalau kita kata apa? Kita kata kullu adyan siwa. Kullu adyan, semua agama-agama ni adalah sama. Maka telah, kata Imam Qatadah, telah masuklah, kita kata, libas itu, pakaian kebatilan itu dia masuk. Maka kalimah itu membuat orang tidak kenal yang mana agama kebenaran, kata dia. Dan kita kena ketahui, la yaqbalu ghairuhu, Allah tidak akan terima lain daripada Islam. Lain daripada Islam, Yahudi kah, Nasara kah, ini semua agama-agama rekaan, bid'ah, agama rekaan, bukan daripada Allah. Bukan daripada Allah. Agama ni agama yang sesat, agama yang batil. Itu kata Imam Qatadah. Ibnu Abbas kata apa? Kata Ibnu Abbas, al-batil fil kalamil Arab khilaful haq. Ibnu Abbas kata, kalimah batil yang ada dalam ayat ini, jangan campurkan yang hak itu dengan yang batil. Batil mengikut bahasa Arab khilaful haq. Dia adalah benda yang menyalahi kebenaran. Dia menyalahi kebenaran. Khilaful haq. Kalau hak itu khilaful batil, dia berselisih dengan batil. Jadi apa yang Allah tak bagi kita buat,
semua yang berselisih dengan batil secara zahir, yang berselisih dengan hak secara zahir. Baik, masalah pasal bahasa Ibn Abbas ni berat ni. Kalau kita pakai bahasa dia ini, kesemua kita ini ada juzuk-juzuk telah mencampurkan hak dengan batil. Apa dia? Kalau batil dalam ayat ini, jangan campurkan hak dengan batil. Kata Ibn Abbas, al-batilu fil kalamil Arab khilaful haq. Mengikut bahasa Arab, batil itu maksud dia berselisih dengan kebenaran, menyalahi kebenaran. Baik, kebenaran dia apa? Allah suruh sembahyang. Batil itu apa dia? Tak sembahyang, berselisih. Hak itu apa dia? Allah kata tutup aurat. Batil itu apa dia? Dedahkan aurat. Khilaful haq, sama ada khilaf majazi ataupun khilaf lughawi. Khilaf itu khilaf khilaf dari segi falsafah ke, ataupun khilaf dari segi bahasa. Khilaful haq, dia khilaf. Kita soal kan, hak apa dia? Yang Nabi ajak apa dia? Saf mesti lurus. Batil apa dia? Bengkok. Kalau itu mengikut Ibnu Abbas, kita ini kesemuanya ada juzuk mengamalkan kebatilan. Astaghfirullahaladzim. Hari Jumaat Nabi ajak khutbah macam mana? Khutbah Nabi ajak macam mana? Adakah upacara bagi tongkat? Lepas tu duduk selawat? Tak ada kan? Macam mana khutbah Nabi? Naik, masuk waktu, Assalamualaikum, azan. Habis azan, sampaikan khutbah. Itu buat, itu hak. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Diberi agamanya hak, petunjuk dan agamanya hak, itu hak. Maka apa dia batil? Khilaful haq. Dia selisih. Dia menyalahi. Dia bagi tongkat. Khilaf lah tu. Subhanallah. Kerana itu Ibnu Abbas sangat tegas. Pasal itu Ibnu Abbas dia pernah keluar daripada masjid yang saf dia bengkok. Dia keluar, dia tak sembahyang. Dia kata apa? Dia kata aral batil wa ad'u Allah, Allahumma arini haqqa haqqan warzuqni ittiba'ah wa arini al-batila batilan warzuqni ijtinabah, kaifa usalli fihim. Dia masuk masjid, dia tengok saf bengkok. Dia kata apa? Masya Allah, aku melihat kebatilan. Sedangkan aku berdoa kepada Allah, ya Allah, tunjuklah kebenaran dan rezekikan aku ikut kebenaran. Tunjuklah kebatilan dan bagi aku rezeki, tinggalkan kebatilan. Macam mana aku nak semayang dengan saf yang bengkok ini, sedangkan yang haknya adalah lurus? Dia keluar. Subhanallah. Tak tahulah kalau Ibn Abbas dia tengok orang buat tahlil malam satu, malam dua, dia nak duduk ke? Ada apa itu? Ada juzuk-juzuk. Dalam dunia hari ini, walaupun ayat ini pada asalnya berkata kepada Bani Israel, kerana Bani Israel mencampurkan hak dan batil. Nanti kita akan tengok apa yang dia campur itu. Tetapi lafaz ayat Quran yang zahir mesti kita ambil iktibar. Yang pertama, kebatilan akan masuk, orang tak kenal hak apabila kita kata agama itu sama. Orang tua-tua buat, Allah lebih ke orang lah, hampa duk semayang tak tangan atas dada dengan orang duk semayang kalang kabut ni serupa. Tidak boleh. Baik, kita kata, sahabat, yang pentingnya manusia mau semayang. Dia nak zikir ke dia tak mau zikir? Kalau tak apilah dia berceragah berlambak lagi tak semayang. Kalimah itu kalimah apa? Kalimah mencampurkan kebenaran dengan kebatilan. Kenapa? Kalau kita kata yang penting dia main semayang, kemudian sunnah-sunnah berkenaan dengan semayang itu kita kata itu tidak penting, sedangkan itu hak yang Nabi ajak, menyelisih sunnah Nabi adalah bid'ah, kita telah mencampurkan sunnah dengan bid'ah pada satu uncang. Itu lisanul batil, qaulul batil, kalamul batil. Itu batil. Tapi berapa banyak orang berbicara seperti itu? Orang berbicara seperti hang ni, aku nak bagi tahu ke hang.
Hang tak mau orang buat tahlil pun tak apalah. Tapi nak tanya, hang baca doa tak? Kat bapa hang. Baca. Kesudahan lepas bertahlil baca doa tak? Baca kan? Last sekali sama kita. Yang duk pi marah depan-depan ni pasal apa? Last sekali sama. Tak, kita kena kata tidak sama. Kerana itu kalamul batil. Itu kalam yang batil. Kenapa? Cara tolong orang mati, cara tolong orang hidup, tajzil al-mayit, tahjiz al-mayit, itu Nabi ajar. Meniti, menjejaki cara Nabi dapat pahala sunnah. Meninggalkan pahala Nabi, meninggalkan cara Nabi, dapat dosa bid'ah. Macam mana yang kata akhirnya kita sama? Tidak, itu kalam batil. Subhanallah, ikhwatul iman. Kata Ibn Abbas, لا تخلطوا ما عندكم من الحق في الكتاب بالباطل وهو التغيير وتبديل. Kata Ibn Abbas, jangan kamu seragamkan apa yang ada di sisi kamu dengan apa yang ada di sisi Alkitab. Itu hak. Jangan seragamkan dia. Pandangan kita, kita punya pengalaman kita, jangan diseragamkan. Kerana yang ada di sisi Allah itu adalah hak. Jangan kamu taghyir, jangan kamu ubah. Jangan kamu ubah. Jangan dirubah-rubah, jangan taghyir, jangan tabdil. Jangan diganti, jangan diubah, jangan diganti. Kata Abu Aliyah kata, ayat ini kata kepada orang Yahudi pada awalnya. Ayat ini wala talbisul haqqa bil batil, kata kepada orang Yahudi. Kata Abu Aliyah, kenapa? Kerana orang Yahudi kata orang Yahudi, Muhammadun mab'uth walakin ila ghairina fa iqraruhum bi ba'thahu haqq wa jahadahum annahu bu'itha ilaihim batil. Kata Abu Aliyah, orang Yahudi kata Muhammad dibangkitkan. Muhammad itu mab'uth, dibangkitkan. Tetapi dia kata ila ghairina, dia dibangkitkan bukan untuk kita, untuk orang lain. Orang Yahudi kata cerita Muhammad ini ada dalam Taurat, tapi Muhammad dia tak dibangkitkan untuk kita, dia bukan nabi untuk kita, dia nabi untuk orang lain. Kata Abu Aliyah, fa iqraruhum, depa kata Muhammad dibangkitkan itu kebenaran, depa tolak Muhammad itu kebatilan. Maka depa dalam masa yang sama 2 in 1, dia aku dan dia tolak, dia aku dan ditolak. Maka kullul insan, semua kita ini kalau memiliki sifat aku dan tolak, itulah mencampur hak dengan batil. Subhanallah. Kawan, berapa banyak duk meniti kehidupan, kebatilan itu bercampur seragam dengan kebenaran. Kata Ibnu Zaid kata apa? Ibnu Zaid kata dahulunya orang-orang Yahudi ini dia tahu dalam Taurat itu diterangkan sifat-sifat Nabi Muhammad. Sifat-sifat Nabi Muhammad. Tapi kalau dia cerita semua cara betul, maka dia rasa dia tak untung. Maka apa yang terjadi? Yang terjadinya ialah badalu fiha min zikri Muhammadin alaihi salam wa ghairi. Itu dia tukar sebutan-sebutan dalam Taurat yang bercakap tentang Nabi secara khusus, mereka tukar dan mereka ganti dengan benda lain. Maka kerana itu Allah turunkan ayat ini kepada orang Yahudi, wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu seragamkan, jangan kamu kamu campur hak dengan batil dan kamu sembunyi kebenaran. Kamu tahu Muhammad itu betul, kamu tahu Quran itu betul, sedangkan kamu ini orang-orang yang mengetahui, maka janganlah kamu berbuat demikian. Pasal itu Adwaul Bayan menyebut kepada kita tentang syarahan kepada ayat ini. Di antaranya dia kata Allah berfirman, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Adakah mereka ini orang Yahudi hanya beriman dengan sebahagian kitab? Kitab ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, ada Al-Quran. Zabur, Injil, Taurat mereka terima, tapi datang kepada Quran mereka tolak. Adakah kamu nak begitu? Adakah kamu nak begitu? Wa takfuruna bi ba'din, dan kamu kufur dengan sebahagian.
kamu kufur dengan sebahagian, maka Adwaul Bayan menyebut kepada kita ini sifat daripada orang-orang Yahudi yang Allah kutuk, yang Allah laknat. Tetapi lagi sekali kita bagi tahu, wal ibratu bi umumi alfaz, pengajaran daripada lafaznya umum, la bi khususil asbab, bukan daripada sebab-sebab yang khusus. Paling besar sekali kata Adwaul Bayan kekufuran Bani Israel ini, iaitulah mereka kufur dengan Taurat dan mereka kufur dengan sifat Nabi yang ada di dalam Taurat. Sifat Nabi yang ada dalam Taurat itu mereka kufurkan. Yang tu kekufuran yang paling akbar, yang paling dahsyat, yang paling tak boleh diterima. Jadi ikhwatul iman, kita kena mengambil hadis yang ada di dalam Matan Arba'in oleh Imam Nawawi. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama sama ada martabat dia sahih ataupun dhaif. Ketika para ulama kata dia dhaif, Imam Nawawi bermati-matian mempertahankan kesahihan dia. Sahih kata Nawawi. Mati-mati dia pertahan. Kenapa? Kerana matan dia dan sanad dia tidak ada sesuatu yang dikatakan mutarid, kegoncangan itu tidak ada. Bahkan sanad dia, bahkan matan dia menyerupai matan-matan yang sahih. Hadis itu paling penting Nawawi simpan, dan para ulama mengambil i'tibar daripada hadis itu. Iaitu Nabi kata apa? Nabi kata la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak beriman seseorang kamu sehinggalah dia menjadikan nafsu dia, emosi dia, hati budi dia, pemikiran dia tunduk kepada apa yang aku bawa. Barulah iman itu masuk. Tapi Nawawi perkataan la di sini dia baca dengan tak sempurna iman. Tak sempurna iman. Kalau kata tak beriman kapiak terus. Tak sempurna iman. Bahasa kita lah, tak sempurna iman. Tapi seperti kata Syekh Utsaimin, hampa tahu tak kesan tak sempurna iman mati macam mana? Syekh Utsaimin satu syekh yang kita boleh belajar pengajaran daripada dia cukup banyak. Tapi dia telah meninggal dunia, rahmatullah alaih. Dia telah meninggal dunia. Banyak pengajaran-pengajaran yang kadang-kadang kita baca dalam hadis, kita nak belajar, bukan kita saja nak belajar hadis itu, nilai dia, martabat dia, tapi kita cuba nak masuk dalam hadis itu, iklim hadis itu, suasana hadis itu. Syekh Utsaimin di antara orang yang Allah beri keberkatan itu pada dia. Tak ramai. Bin Bas ini orang yang tegas dia. Tetapi bahasa Utsaimin ini bahasa yang subhanallah, dahsyat. Saya pernah dengar ceramah dia. Subhanallah. Bahasa dia itu, oh dahsyat. Itu ketika dia memberi nasihat kepada para tabib, para doktor, kata hampa ni tolong beriman dengan Tuhan. Syarat jadi doktor kena beriman dengan Tuhan. Lepas tu dia jelaskan makna beriman. Lepas tu dia pisahkan ubat ada dua jenis. Ubat jenis hukum syarak datang daripada Quran dan Sunnah, dan ubat jenis pengalaman dan jenis apa? Jenis kaji-kajian. Yang ni hampa pakai orang kafir tak apa. Tapi jenis bangsa syarak hampa kena beriman dengan Allah dan Rasul. Sebelum hampa ubat penyakit, hampa bedah hati hampa dulu. Kamu ini tabib, tapi kamu ini penuh dengan amrad, penyakit-penyakit dia kata. Ubati. Da'u qulubukum, dia kata. Hampa ubat hati hampa dulu. Dia kata dia pernah pergi hospital, seorang doktor tak pernah suruh dia baca ubat. Wahai, Nabi kata bila orang tu sakit, ingatkan dia pada Allah, taubatkan, baik sangka. Semua duk menjek aku sampai tak ada lubang dah hampa nak injek. Seorang pun tak kata istighfar. Dia kata aku malu duduk hospital macam ni. Mustashfa macam ni aku kena pindah lah dia kata. Subhanallah. Pengajaran satu orang tua. Kita kalau cakap lagu tu doktor penampak, bengong 2 hari. Ikhwatul iman. Jadi kata dia, Bani Israel ini rasanya dia tidak ada ini. Allah cerita, kita baca bulan hari itu bagaimana nikmat-nikmatnya masuk kepada Bani Israel. Kesan nikmat manna dan salwa itu sampai hari ini di Turki ada sikit, di Iran masih ada sikit lagi, di Mesir masih ada sikit lagi. Orang kata embun-embun manih yang turun daripada langit, manih embun-embun tu masih ada lagi. Saki baki dia masih ada sampai hari ini, al-manna was salwa.
Tapi mereka kufur Allah. Mereka kufur. Pasal apa mereka kufur? Mereka tidak boleh tundukkan jiwa mereka kepada apa yang Musa bawa. Sampailah saki-baki Bani Israel ni, Yahudi ni hidup zaman Nabi Muhammad. Maka Allah turunkan ayat kepada Nabi Muhammad, peringatkan kepada Yahudi zaman Nabi tentang nikmat yang turun kepada mak bapak mereka dulu. Tahu tak mak bapak hampa tu siapa? Mak bapak hampa dapat nikmat lagu mana? Dan kemudiannya Allah lanyak mak bapak hampa macam mana? Ni hampa ni Nabi akhir zaman mai depan mata, jangan duk buat perangai macam ni. Allah ingatkan mereka. Allah ingat. Dan ketika nasihat Bani Israel, Nabi nasihat serampang dua mata. Dia tegur Bani Israel, dia didik para sahabat. Dia tegur Bani Israel, dia didik para sahabat. Subhanallah. Sangat subhanallah. Karena itu ikhwatul iman, kita kena ada lapang dada, terima apa yang Nabi bawa. Cuba kita tengok di dalam surah Muhammad ayat 2 ayat 3. Dalam surah Muhammad ayat 2 ayat 3 itu Allah ajak kita macam mana nak beriman kepada Allah, supaya kita tidak ada perangai Bani Israel. Allah katakan walladzina amanu wa amilus salihat wa aminu bima unzila ala Muhammad wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayiatihim wa aslaha balahum dzalika bi anna alladhina kafaru ittabi'ul batil wa anna alladhina amanu ittabi'ul haqqa min rabbihim. Allah katakan dalam surah Muhammad ini, dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Bagaimana mereka beriman? Bagaimana mereka beramal saleh? Wa aminu bima unzila ala Muhammad. Dengan cara mereka beriman dengan apa yang kami turunkan kepada Muhammad. Itu cara iman dan amal saleh. Allah kata wa huwal haq. Yang kami turunkan kepada Muhammad itu benar, tak ada bohong, tak ada benda itu cacat. Lam yaj'al lahu 'iwaja, bengkok tak ada langsung. Wa huwal haq min rabbihim. Bahkan Allah kata kafara anhum sayiatihim. Allah akan ampun semua dosa orang yang ikut apa yang kami turunkan kepada Muhammad. Wa aslaha balahum, kami akan perelokkan kehidupan mereka. Kenapa? Kenapa Allah nak bagi elok kehidupan orang yang ikut Muhammad? Kenapa Allah ampun dosa orang-orang yang ikut Muhammad? Zalika bi anna alladhina kafaru ittabi'ul batil. Demikian itu kerana orang kafir jalan mereka mengikut kebatilan. Jalan mereka mengikut kebatilan. Wa anna alladhina amanu ittabi'ul haqqa min rabbihim. Manakala orang mukmin sentiasa mengikut yang benar daripada Tuhan mereka. Walaupun kecil mereka ikut. Kan kita baca surah Baqarah kan? Kita jumpa ayat yang Allah katakan tentang sifat mukmin itu apa dia? Allah katakan tentang sifat mukmin, fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Orang mukmin itu paling kecil dia ikut. Apa dia? Nyamuk. Allah katakan tentang Allah itu la yastahi an yadriba masalan ma ba'udah fama fawqaha. Allah tak malu nak buat contoh nyamuk. Bila mukmin tengok contoh nyamuk, apa mukmin kata? Mereka beriman. Faya'lamu annahu al-haqqu min rabbihim. Mereka tahu ini hak Tuhan mereka. Tapi orang kafir macam mana? Orang kafir ni pula fayaquluna, depa tak beriman. Depa kata madza aradallahu biha mathala. Tuhan ni apa nyamuk-nyamuk ni? Buatlah contoh lain. Buatlah contoh dinosaur ke? Contoh besar-besar nyamuk. Mukmin itu walaupun kecil dia menerima. Kenapa? Kerana dia diberi hati yang nampak petunjuk Allah, dan dia orang yang tunduk dengan petunjuk Allah Ta'ala. Kerana itu ikhwatul iman, kita mesti berhati-hati. Maka ikhwatul iman, Allah katakan dalam ayat ini kepada Bani Israel, Allah kata wa aqimus salah wa atawuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Tengok Allah punya nasihat Bani Israel, jangan begitu. Allah kata dirikan sembahyang, wa aqimus salah. Allah guna perkataan salah, wa aqimus salah, dengan makna kata apa? Iqamati salah. Allah kata wa aqimus salah, dirikan sembahyang.
Jadi sifat sembahyang tu Allah gabung dalam perkataan wa aqimus salah. Ini menunjukkan sembahyang itu ada didirikan cara dia, rukun dia, sunat dia, semua ada. Begitulah sifat solat Yahudi dan sifat solat kita. Sama. Ada rukun dia. Ada tamakninah dia. Kerana Allah katakan wa aqimus salah, kamu semua dirikan sembahyang. Tengok yang Allah dah kata tadi, jangan campur, jangan sembunyi kebenaran, sembahyang pun dia modify. Antum jangan kita kata jahat Yahudi nah. Kita modify sembahyang pun banyak. Orang ajak kita sembahyang hajat. Orang ajak kita sembahyang hajat. Tak apalah. Buatlah sembahyang hajat. Buat sembahyang hajat beramai-ramai. Hajat banyaklah. Hajat anak sakit lah pun ramai-ramai. Hajat itulah, hajat inilah, macam-macam hajat lah. Baik. Nak sembahyang hajat macam mana? Sembahyang hajat begini. Rakaat pertama baca qul huwallahu 10 kali. Rakaat kedua baca qul ya 10 kali. Lepas tu kita rokok, kita i'tidal lah. Habis dah bagi salam semua. Lepas dah bagi salam semua, kita akan sujud ramai-ramai sekali. Dalam sujud itu kita minta lah hajat kita, dan kita perbanyaklah baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Minta hajat ulang yang ni, Soalan kita timbul, dari hadis mana dia belajar sembahyang hajat lagu ni? Dari hadis mana? Satu saja. Kita sembahyang hajat tu pun hadis tu dah balah dah. Buat sembahyang hajat berjemaah dah tak sunnah dah. Lepas tu pi buat pula, lepas bagi salam sujud pula sekali. Tu nak nama sujud apa tu? Kita ada sujud tilawah, ada sujud sajadah, ada sujud sahwi, ada sujud syukur. Yang lepas sembahyang hajat ni nak bersujud apa? Tak masuk. Sujud hajat. Tak ada sujud hajat. Lepas tu pula la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Pi baca pula di situ. Subhanallah. Tak kena tempat. Dah sembahyang itu satu bid'ah, pi reka. Kita baca ayat macam ni, Allah kata wa aqimus salah. Hai Bani Israel sembahyang. Tu lagilah Yahudi zaman Nabi, lagilah senang dia sembahyang. Nabi Muhammad tu ada. Allah kata wa aqimus salah, pi sembahyang. Macam Allah kata pada kita, la sallu kama raaitumuni usalli. Nak sembahyang tengok Muhammad. Depa pun kalau nak tahu sembahyang yang baru ni macam mana, pilah tanya Muhammad. Muhammad itu Nabi, telah disebut dalam Taurat dia Nabi akhir zaman. Tak mau dia. Bahkan dia tengok asal Yahudi ni sebelum Nabi Muhammad masuk ke Mekah, ke Madinah, depa sembahyang pakai rokok, pakai sujud. Bila depa tengok Nabi Muhammad masuk ke Madinah, sembahyang ada rokok, ada sujud, dia kerat rokok dengan sujud. Dia tak mau bagi sama. Jahat sungguh pokok ni. Bukan jahat tak sungguh, sungguh-sungguh jahat. Jahat sungguh-sungguh. Dia kerat. Kita kata jahat Yahudi jahat, yang kita pergi buat sembahyang hajat lagu ni tak jahat. Kita pandai-pandai pergi reka sembahyang hadiah, tak jahat. Tak apalah, Yahudi tu dia orang panggil outside. Ni kita ni pok-pok inside ni. Kita ni pok-pok dalam ni, pengikut Nabi Muhammad yang dalam, yang tak boleh ikut sunnah ni pasal apa? Sembahyang mayat tak cukup kah tolong orang mati? Berdoa tak cukup kah? Yang nak pergi tambah lagi dengan sembahyang hadiah ni? Siapa ajak? Kita kata Yahudi jahat. Ubah ayat Allah. Pasal apa? Bila ubah ayat Allah dapat duit. Hang sembahyang hadiah tak dapat duit. Apa beza tu? Hang sembahyang mayat tak dapat duit. Marah kat Yahudi. Kan Ibn Abbas kata, apa itu batil? Khilaful haq. Menyelisih benar yang ada ni. Kan Nabi ajak, zaman Nabi hujan pernah tak turun, zaman Nabi pernah kemarau, zaman Nabi pernah orang sakit, makan pun tak ada duit. Bagaimana Nabi selesaikan masalah mereka? Dengan doa ul karbi, doa dalam kesusahan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Memperbanyakkan tahlil, bukan tahlil ratib macam tu.
Subhanallah. Doa Nabi begitu banyak sampai datang kepada Imam Malik, ada dalam Riyadhus Salihin. Imam Malik zaman-zaman meleset ini, zaman-zaman diuji dengan susah, Imam Malik beri cadangan kepada orang Madinah, perbanyakkanlah sebut Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kata Imam Malik, doa ini jami'ul hajah, dia menghimpun seluruh keperluan kita. Kita tak berdoa macam tu. Kita tak berdoa macam tu. Kita buat sembahyang hajat, sujud sendiri. Masing-masing tempat, masing-masing cara pula. Sujud bagi lama, lepas sembahyang sujud. Subhanallah. Ya, kesemua ini salah. Lebih-lebih cari makan dengan cara itu lagi salah. Dan duk sembang, baru ni dibaca ilmi, ada sahabat kata, sahabat ni sahabat yang jujur, dia cakap dengan saya, ustaz beritahu, ustaz kata hampa ni orang muda kena belajar sembahyang mayat. Baguslah motivasi kan. Hampa ni orang muda kena belajar sembahyang mayat. Bagus, belajar elok-elok. Nanti aku ajak ke hamba. Baguslah, semangatlah. Lepas tu ustaz tu kata, hampa tahu tak? Hampa tahu tak bila kita sembahyang mayat ni banyak, bagus. Aku nak bagi tahu ke hamba, aku tukar kereta baru dia sembahyang mayat lah. Subhanallah. Kok ke situ perginya? Kesian lah. Kesian. Dia makan di orang mati. Nak kata apa itu? Telah jadi satu nafkah. Nafkah yang tidak dimalukan. Yang tidak dimalukan. Fardu kifayah sudah tidak dibincangkan. Hak Islam dengan Islam sudah tak tahulah pergi lempak ke laut mana. Betul lah kata Ibn Abbas, jangan melihat batil itu dalam rangka Yahudi saja, bahkan tengok dari segi kalamul Arab, al-batil khilaful haq. Khilaful haq. Khilaf. Alhamdulillah, saya baru ni saya naik tangga, Hajah kata kat saya, ustaz, saya lagi buat tahlil lah. Alamak, saya kata pocik lah, minta saya buat tahlil. Misalnya saya nak ada tajuk ceramah yang perlu diceramahkan, saya kata hari ni saya tak mau cakap pasal ceramah, saya nak cakap pasal tahlil. Cakap pasal tahlil, habis-habis tu Hajah kata, tak payahlah ustaz, tak payahlah buat tahlil. Subhanallah. Ya, kena tegakkan hak. Kenapa? Baik, ikhwatul iman, kalau kita ada buku-buku di rumah kita yang bercakap tentang haji Nabi yang terakhir, haji Nabi terakhir, cuba antum tengok balik khutbah Nabi di Arafah itu. Daripada nombor 1, nombor 2, nombor 3, ambil last sekali sebelum Nabi tutup khutbah Nabi. Nabi tutup khutbah Nabi dengan penuh kebenaran. Satu perkataan Nabi kata, hari ini Iblis telah putus asa kepada kamu. Kenapa? Hari ini agama telah sempurna. Hari ini agama telah sempurna, Nabi kata. Kita duduk di Arafah ini, surah At-Taubah kata haji akbar ini, hari ini Nabi kata menangis Iblis dan dia putus asa, dia tak tahu dah nak sesat umat Muhammad macam mana. Pasal ibadat ke, tauhid ke, semua penjurunya telah diajak oleh Nabi. Sehingga tidak akan kita sembahyang sembrono seenak dewe, tidak. Tapi Nabi kata apa? Di ujung khutbah itu, Iblis akan rosakkan kamu dengan perkara yang paling kecil. Dia nak pergi tangkap benda besar, dia tak boleh tangkap, dia putih asa. Dia putih asa. Maka dia rosakkan kamu dengan benda yang paling kecil dalam laluan kehidupan kamu. Saya punya tengok ikhwatul iman, hak Nabi cakap ni, kalau kita lihat balik dalam dunia ni, daripada hal rumah tangga ke, hal politik ke, hal ibadat ke, dia jadi pasal semua benda kecil, bukan benda besar. Semua benda kecil. Laki balik, bini tanya, lambat balik hari ni? Tu mau aku balik pergi berapa? Marah tu. Tak ada pasal apa. Dia bila bini tanya tu, dia rasa macam bengang tu dah. Telinga jadi labuh, macam tokoh Hindu depan tu, jadi labuh dan jadi dengar.
Benda kecil. Dia bukan kata kita balik-balik bini kita bubuh kapok 3 teh dai dah. Dah, bini kita bukan buat syirik. Iblis tak rosak kita dengan benda besar. Dia rosak kita dengan benda kecil. Yang kecil tu dia naik sampai kedudukan paling akbar, tak tahu nak cakap. Tak tahu nak cakap. Besar. Mak panggil, mak mentua agak panggil, pak mentua agak panggil. Kan? Kita nak apa ke pak mentua? Tak, sebenarnya kita bukan tak mau singgah rumah dia, nak singgah. Kita tu naik motor. Ini contohlah naik motor zaman saya dulu. Kan? Kita naik motor. Laluan kita tu memang depan rumah dia. Tapi kita ni punya duk ingat nak singgah dulu kan, nak pergi beli barang dululah. Tak apa, beli barang dulu sekejap pergi main lain. Sikit saja kita lalu motor jalan raya tu depan rumah dia. Masa kita lalu tu dia buka tingkap nak pergi jadi tu. Yang kata setan tu. Kita lalu-lalu dia buka tingkap. Kawan kita pula pergi tengok tengah jalan, kita suar tangan sembang. Kita belakang dia. Kita tak nampak lah dia. Kita dia ingat sekejap lagi nak singgah. Kita pun kita pergi hantar barang di rumah. Rupanya kawan dah ambil hati dah. Dia gamak lalu depan rumah tak singgah. Dia ingat ni muzium negeri ke? Aku pak mentua dia. Itu yang pak mentua Sadiq Segaraga marah. Aku pak mentua dia. Dia kata aku pencacai tua angkat najis. Aku pak mentua dia. Kecil saja tu. Kecil. Dia jadi besar. Dia jadi besar. Bukan kata kita lalu depan pak mentua, panggil pak mentua baling tolak temuruk. Ada pasal lah dia nak marah, yang tu kira besar. Kita punya ingat nak pi sekejap lagi nak patah balik baru singgah. Dan kalau kita singgah dulu pun tak ada apa pun. Sikit punya hal dia jadi besar. Dia jadi besar. Kita pun telefon ayah, cik nak main ni, nak tengok ayah. Tak ada, aku nak pergi umrah dah. Nak pergi umrah. Nak pergi dengan pakej mana ni, pasport pun tak boleh. Dah aku pergi sendiri. Subhanallah. Sikit lah. Sikit saja, bukan benda besar. Dalam bab apa pun, sikit saja. Dalam bab politik pun, kalau satu orang tu dia nak tolak Ansar, kawan tu pun tolak Ansar, tak ada arai apa. Tak ada arai apa. Tapi dia bagi tak boleh tolak Ansar. Dia tak bagi. Jangan. Ini hak hang. Di atas hak tu lawan kita. Sampai bab sembahyang pun. Bukan apa pun. Ni kosong depan. Kita dua-dua ekor, bukan dua-dua orang, dua-dua ekor duduk belakang. Depan ni ada kosong. Hang suar tangan suruh aku pi, aku sila suruh hang pi. Itu je. Dah kosong kan? Kita suar tangan, dia suar tangan. Lama-lama kita pun porongai kat, kita tolak baru dia pi. Tujuan kita tu hendak suar depan dapat pahala banyak sikit. Kita tolak baru dia, habis bagi salam, dia start motor, dia balik, dia tak main terus 10 tahun dah. Bagi malu drop my water face. Tolak aku depan-depan orang. Awak aku tak tahu kan nak jalan sendiri. Alamak, sikit saja. 10 tahun tak main. Sampai bab semayang. Apa salahnya semayang? Allahu Akbar, terus semayang. Tak ada usolli, sikit saja tu. Tak mau dah. Maka betul lah sabda Nabi. Iblis ni, dia tak ada benda besar nak bagi rosak. Dia bagi rosak dengan benda kecil. Kita dengan orang kafir ni ada benda besar. Kita tauhid, dia syirik, dia bagi kawan. Tengok, dia bagi kawan. You my friend lah, I your friend, you my friend, we are friend. Lagu tu. Wahai kita dengan dia tu tunjang besar. Dia syirik Allah, kita tauhid. Dia syirik Allah, kita tauhid. Jadi kecil. Kita dengan orang Islam ni jadi besar. Wahai benda tu kecil. Betul lah. Nabi kata benda tu di atas tanah Arafah. Nabi kata hari ini Iblis putih asa nak rosakkan kamu dengan benda besar. Dia rosakkan kamu dengan benda kecil. Subhanallah. Handphone ni duk bunyi kering-kering. Daripada kering dia bunyi keling-keling. Tak keluar Melayu dah. Duk keling-keling dia bunyi. Kita tengok nombor member kita kan. Sekejap lagi lah. Pasal apa nak perhabis rokok sikit lagi aja. Nak perhabis tu. Kata mati dah. Kita pun call dia balik. Assalamualaikum sahabat. Aku ingat hang mampu dah. Dia sang tu. Aku ingat hang mampu dah, kerah kau duk pergi mandi mayat tanam tu mana ke?
Kita baru habis hisap rokok, buang, cuci, gusi, semua nak sembang dengan dia. Dia sudah lepas ayat yang mula tu, kalah power root. Ayat tu kita dengar tutup terus. Tak ada apa, dengar terus tutup. Start daripada kita tutup, jumpa dia tang mana-mana pun, salam, balik, tak mau sembang dah. Kita rasa dia kata kat kita, aku ingat hang mampu dah. Selalu lagi teruk daripada tu, kita duduk sembang dengan dia. Lagi teruk, aku ingat hang mampu, hang dah dajih, hang Ya'jud Ma'jud apa hang ni. Lagi teruk duduk sembang dengan dia selama ni. Tak ada apa. Hari tu, sikit punya. Ikhwatul iman, nampak? Hak Nabi sebut di atas Arafah itu. Iblis putus asa nak rosak kita dengan benda besar. Dia rosakkan kita dengan benda kecil. Karena itu ikhwatul iman, sangatlah bila Allah firmankan kepada Bani Israel, wa aqimus salah, jaga sembahyang. Jaga sembahyang. Kemudian Allah Ta'ala katakan kepada Bani Israel, wa atawuz zakah, keluarkan zakat. Keluarkan zakat. Warka'u ma'ar raki'in, dan rokoklah bersama dengan orang-orang yang rokok. Rokoklah bersama dengan orang-orang yang rokok. Ada para ulama membaca perkataan rokok ini dengan dua bacaan. Satu, membaca dari segi bahasa. Warka'u dari segi bahasa bermakna tunduk. Warka'u itu maksudnya tunduk. Jadi apa yang Allah kata pada Bani Israel, warka'u, salatlah kamu, warka'u, dan tunduklah kepada Allah, ma'ar raki'in, bersama orang-orang yang tunduk. Maknanya rokok di sini bukan rokok sembahyang. Pasal sembahyang itu wa aqimus salah. Rokok di sini tunduk, patuh kepada perintah Allah, macam Muhammad dan pengikut Muhammad patuh kepada Allah. Itu satu ulama membaca begitu. Tetapi kata para ulama yang benarnya ialah warka'u ma'ar raki'in, rokoklah bersama dengan orang-orang yang rokok. Mereka kena sembahyang macam kita, keluarkan zakat pun macam kita, dan disuruh mereka buat itu, jangan kelompok mereka. Mereka kena sertai para sahabat. Maka perkataan raki'in sahabat, subhanallah, warka'u ma'ar raki'in, ma'a, beserta, bersama ar-raki'in, orang yang telah sedia rokok ni. Siapa dia tersedia rokok bersama Nabi ni? Para sahabat. Takkanlah sampai tak boleh tanya sahabat pandangan dia tentang hadis. Dia yang rokok pertama, dia yang tengok Nabi, sanad itu pertama dia, rawi pertama dia. Takkan kita tak boleh tanya sahabat? Kalau Nabi kata salat, kita tanya sahabat, macam mana Nabi salat? Takkan tak boleh tanya? Ulama hari ni kita boleh tanya, sahabat tak boleh tanya. Kira otak ni tak center. Otak tak berapa center. Warka'u ma'ar raki'in, hai Bani Israel, hai orang Yahudi, rokoklah kamu bersama orang yang telah tersedia rokok. Siapa yang duk rokok bersama Nabi ni? Para sahabat. Nabi naik atas mimbar, Nabi takbir, rokok, i'tidal, turun 2-3 langkah, Nabi sujud. Antara dua sujud, Nabi sujud. Berdiri sempurna, Nabi naik balik di atas mimbar. Sahabat kata, kenapa hari ni Rasulullah jadi imam pergi berdiri di atas mimbar ni? Nabi kata, aku nak ajak kepada hampa semua qiyam dan rokok itu macam mana, supaya orang yang main lambat di belakang nampak macam mana qiyam Nabi dan rokok Nabi. Maka Allah katakan rokok bersama orang-orang yang rokok belakang Nabi. Siapa dia belakang Nabi yang rokok tu? Sahabat. Kalau sahabat tengok Nabi rokok, boleh tak kita tanya pada sahabat? Boleh tak kita pakai hadis para sahabat dan kita terima pandangan para sahabat bagaimana Nabi rokok? Takkan tak boleh. Takkan tak boleh. Takkan tak boleh. Kalau sahabat orang yang tidak layak kita tanya, maka orang hari ni siapa yang layak kita tanya? Jauh tak tengok Nabi langsung. Jauh tak tengok Nabi langsung. Siapa nak tanya? Kalau antara Imam Bukhari kata hadis itu sahih, Bukhari boleh kata haddatsana an fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan, aku ambil hadis daripada sekian. Katalah Bukhari sebut guru pertama, guru kedua, guru ketiga, guru keempat, guru kelima. Tiba-tiba sampai guru kelima dia, Bukhari kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
telah bersabda Nabi. Bukhari tak sebut nama sahabat. Apa nilai hadis itu? Hadis itu kena masuk tong sampah. Mana boleh rawi tak melalui sahabat? Mesti depa itu rawi. Tiba-tiba depa jadi perawi, pandangan Bukhari kita boleh ambil, pandangan sahabat tak boleh ambil. Masya Allah. Ni beranak tahu apa ni? Tak betul. Pandangan Imam Syafi'i kita boleh ambil, pandangan ni Maulana tak tentu halal ni semua kita boleh ambil. Bukhari tak boleh ambil. Maulana ni semua ni boleh kata pula sahabat tak betul, dan kita boleh dengar. Masya Allah. Betul lah sahabat tak betul. Sajalah nak tanya, tak betul sahabat dengan betul kita, apa nilai dia? Ni hak Maulana ni semua ni, dia duk kata apa? Sahabat tak betul, sahabat tak erti hadis. Baik, tak erti hadis sahabat itu dalam agama, nilai dia duk tang mana? Reti hadis kita ni nilai dalam agama duk tang mana? Tak erti dia tu, tak erti sahabat tu, yang kata apa nama, Ali bin Hatib tu, tak erti dia tu pasal benang putih, benang hitam tu, tak erti dia tu, malam ni dia dah masuk syurga. Reti kita ni tak mati lagi, tahu tak? Hak tu mau simpan dalam otak. Jangan berselut dalam kepala, jangan duk makan dedak, makan nasi. Ni reti kita ni tak mati lagi. Reti kita ni tak ada wahyu turun angkat martabat kita, yang kata reti kita ni. Tak reti sahabat tu, salah faham sahabat tu, malam ni duk ada dalam syurga. Dan ni semua ni kawan-kawan kita ni hak duk pi buat macam-macam cerita ni, mati duk buat tahlil lah. Mau tahu depa dah masuk syurga tu sehari tak buat tahlil. Kena ingat benda tu sikit. Kena ingat. Depa tak buat tahlil, depa sembahyang tak ada usali. Saya katakan dalam kuliah saya semalam, iaitu semalam baca suatu hadis berkenaan dengan hadis Imam Bukhari tentang Abu Hurairah kata, yanzilu rabbuna ila sama'i dunya akan hina thuluthul akhir minal lail. 1/3 malamnya akhir Allah turun. Habis tu sahabat bagi ke saya, orang yang tulis buku itu, dia kata, siapa kata Tuhan berada di langit, Tuhan duduk bersemayam di atas aras, siapa kata macam tu, maka akidah dia sebiji akidah Fir'aun. Aduh. Pasal apa? Dia kata baca Quran balik, Fir'aun satu hari ambil panah naik ke langit. Bila panah naik ke langit, dia nak panah Tuhan. Tiba-tiba panah tu jatuh dalam keadaan berdarah. Fir'aun kata Tuhan Musa dah mati. Maka kerana Fir'aun percaya Tuhan duduk di langit, itulah dia panah. Tiba-tiba kita kata Tuhan duduk ada di langit. Itu Fir'aun lah tu. Waduh. Kalau ada cili, aku cili mulut dia ni cukup-cukup. Sedap dia cakap lagu tu. Dia buat agama ni pak tiri laki mak dia, kali hamput betul. Dia buat lagu tu ikut suka dia. Bajingan tengek tu. Itu belah Jawa. Saya mak saya belah Jawa. Kan? Dia kalau marah dia kata bajingan tengek lo, bajingan lo. Saya nak dewe cakapnya. Tak boleh begitu. Sebenarnya Tuhan tak pernah turun ke langit. Yang turun itu adalah rahmat dia yang dibawa oleh malaikat. Waduh. Tak betul. Tak betul. Kerana dalam hadis itu ada perkataan man yad'uni fa astajibu lahu. Dalam hadis itu ada kalimah itu. Apa dia? Siapa yang berdoa padaku. Tengok, man yad'uni. Ya tu ya apa? Ya. Ya nisbah pada diri orang yang bercakap. Man yad'uni, siapa-siapa yang berdoa padaku, fa astajibu lahu, aku nak terima. Kalau rahmat Tuhan turun, rahmat dia boleh bercakap?
Adakah kita meminta pada rahmat dia? Kalau yang turun tu malaikat, adakah kita minta pada malaikat? Adakah malaikat akan kata siapa yang minta pada aku bagi? Takkah hadis itu sudah membawa syirik? May yad'uni, Allah turun untuk ungkap kalimah itu. Maka benarlah yang turun itu hakiki, bukan maknawi, bukan majazi, hakiki Tuhan turun. Tapi Nabi bukan nak cerita kaifiat, Nabi nak cerita sifat. Itu nama dia apa dia? Itu nama dia khabariyah fi'liyah. Khabariyah fi'liyah. Dikhabarkan kepada kita sifat fi'liyah, sifat perbuatan Tuhan. Khabariyah fi'liyah. Bukan nak cerita tentang khabariyah kaifiyah. Tak bercakap pasal kaifiat. Turun. Jadi macam mana dia turun? Hadis itu kosong, tidak membahas. Tiba-tiba kita kata, Quran kata Ar-Rahmanu ala arsyis istawa, Allah berada di langit, di atas arasy. Kita kata ini akidah Fir'aun. Habis yang kita duk baca doa ni, duk buat lagu ni pasal apa? Dia Tuhan ada merata-rata kan? Rata-rata lah. Pusinglah buat rata-rata. Pasal itu ikhwatul iman, tidak boleh kita khilaful haq. Mesti bercakap seperti Quran. Mesti bercakap seperti Quran. Dan yang benarnya ialah Allah memerintah Bani Israel untuk rukuk kepada Allah. Baik ikhwatul iman, kesimpulan dia apa dia? Kesimpulan dia yang pertama, kita baca ayat ini. Yang pertama, Allah Ta'ala tidak benarkan agama ini dicentuh-centum dengan hawa nafsu. Jadi saya guna perkataan, kesucian agama itu dinodai dengan kemasukan hawa nafsu dan pemikiran kita. Hilang kesucian agama. Maka dia jadi apa? Dia jadi talbisul haqqa bil batil. Dia campur. Agama diselubungi kebatilan. Dia masuk sikit demi sikit demi sikit. Masya Allah. Masya Allah. Sikit demi sikit dia masuk. Rosak. Yang bila dia masuk sikit-sikit, yang hak itu dia terpadam sikit-sikit. Sampai satu masa, orang dah tak boleh terima yang hak itu wujud. Macam kalau kita katakan, Pak Cik, ni kita nak puasa Ramadan kan? Kita duk makan sop. Tiba-tiba orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam mulut tu kita boleh continue. Teruskan kunyah dan mengunyah telan. Dalam pinggan pun habiskan. Bahkan ada hadis Nabi kata pada Bilal, jangan azan lagi walaupun waktu dah masuk, orang duk makan. Bilal, nanti hang kalau tengok orang makan, hang jangan azan. Pasal Bilal dia semangat, masuk waktu dia nak azan, dia peduli apa hang makan tak makan. Dia jaga waktu. Nabi kata nanti dia duk makan. Wahai waktu dah masuk, makan lagi. Bismillah. Ya, bila pun tengok dah semua dah menesabar, dulu taklah makan telur masin lagu kita, kurma dengan ayam. Baru Bilal azan. Itu pun kita jumpa hadis Imam Ahmad, murtabak dia sahih. Ibnu Umar, duk kunyah dalam mulut, main lari jumpa Nabi. Macam mana ni, nak luar ke nak telan? Nabi kata telan sajalah. Tapi Ibnu Umar kata, dia azan lah. Biar apilah dia azan, kau telan sajalah. Subhanallah. Maka keluarlah hadis Nabi, apa yang ada dalam mulut itu jangan dibuang. Itu adalah hak wujud. Kalau mazhab Syafi'i tak pakai pun, mazhab lain pakai. Tetapi cara kita duk terang dekat orang ni, puasa, imsak, sampai hak cara kita terang tu dia selubung orang, sampai kita cerita benda yang hak ni orang dah tak boleh terima. Hang jangan duk merepek nah. Kena qada sehari tu. Hang dah makan lu, orang tak dengar orang duk azan. Kan dia kata orang azan berhenti. Imsak lah. 10 minit waktu aku 10 minit lagi aku tak makan dah. Aku peduli apa? Aku kira jaga. Aku nak puasa, bukan aku nak main. Dia ingat kita makan sok main-main ke? Kunci jam bangkit main-main ke rebus telur tu? Main-main ke? Nak puasa lah. Pasal apa? Dia dah jadi asing. Dia jadi bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi belah kanan, Assalamualaikum warahmatullahi belah kiri. Apa patut kita buat? Istighfar. Itu yang benar. Tapi orang kita lepas bagi salam belah kanan, Assalamualaikum warahmatullahi, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah.
Bagi belah kanan, belah kiri. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Tak habis lagi. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Baru astaghfirullah, pusing kepala dia. Satu hari dia tengok orang istighfar tak macam dia, bagi salam kanan, bagi salam kiri, terus cabut start motor belah. Dia tak boleh menerima itu wujud dalam agama dia. Kenapa? Talbisul haqqa bil batil. Emosi, perasaan, pandangan diri telah masuk dan selubung dalam agama ini. Dia tak pernah pun berdoa ketika susah macam Nabi ajak. Nabi ajak doa-doa ul karbi itu, doa-doa dalam susah. Dia tak pernah. Yang dia tahu susah, semai hajat. Satu hari orang ajak boleh baca tak semai hajat, berdoa kepada Allah tengah malam. Tahajud dah cukup, witir dah cukup. Berdoa saja pada Allah. Dia tak boleh terima. Dia kata tahajud lain, ni hajat. Dia tak boleh terima kebenaran yang wujud dalam agama dia kerana pandangan sebahagian orang dah selubungi dah agama ini. Subhanallah. Sangat dia tak boleh terima. Maka kerana itu ikhwatul iman mesti dihati-hatikan. Kita katakan kalau orang itu dia qada puasa, dia tak payah bayar fidyah. Kalau dia bayar fidyah, dia tak payah qada puasa. Dia satu saja, tak payah kena dua-dua, satu saja. Dia tak boleh terima. Dia mesti jawab pada kita. Dia kata, ustaz dia kata kena dua-dua. Pandangan ustaz tu menyelubungi agama ini. Maka apa yang kita kena buat? Kita kena dahulukan nas-nas agama. Kalau ijma' kita kena abang ijma'. Kalau qiyas kita kena abang qiyas. Kalau ada dalam sunnah kita kena abang sunnah. Kalau ada dalam hadis ayat Quran kita kena abang ayat Quran. Itulah hak itu diletak pada tempat dia. Hak itu menyelubungi kebatilan. Biar batil itu duduk di bawah. Hak. Wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Biar hak itu tumbangkan yang batil. Itu pengajaran yang pertama. Pengajaran yang kedua, ikhwatul iman, syariat kita dengan syariat umat dahulu adalah sama. Mereka telah rosakkan syariat dahulu. Orang dahulu telah rosakkan syariat agama. Mereka yang rosakkan, maka Allah kutuk mereka, Allah laknat mereka. Yang ketiga, kita belajar pengajaran di sini ikhwatul iman. Apa yang kita belajar? Bahawa Nabi kita ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat istimewa. Sangat istimewa. Sehingga kan sebelum dia lahir, sifat dia diterangkan di dalam Taurat. Ya, kita khilaf dengan orang-orang sufi. Orang sufi sebelum Nabi dilahirkan, nur Nabi telah dicipta. Kita tidak begitu. Kita sebelum Nabi dilahirkan, cerita dia telah disebut dalam kitab-kitab yang lama. Itu kalau kita baca surah Inna Fatahna Laka Fatahan Mubina, yang akhir itu kita akan tengok Allah cerita dalam Taurat, Allah cerita dalam Injil sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. InsyaAllah ikhwatul iman, kalau diberi masa yang panjang, diberi kesihatan dan umur kepada kita, kita masuk ayat yang ke-44. Allah Ta'ala berfirman, ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Kemudian Allah katakan wasta'inu bis sabri was salah. Masya-Allah. Allah ajak Bani Israel semayang, dan Allah ajak khusyuk tu macam mana? Tengok nikmat Allah kat Bani Israel. Nanti kita tengok khusyuk kita ni sama tak dengan Bani Israel. Kita punya khusyuk ni lagu mana? Sampai bubuh ayak atas kepala, ayak tu tak goncang. Waduh bapa, bagaimana mau solat begitu? Kalau kita rokok, letak papan, letak ayak dalam tu tak. Ini ayak dalam dia ketuk pun dia bergoncang. Ini sama ketuk pun dia goncang. Nak bubuh ayak, berdiri orang dalam solat itu berdiri macam mana tiang. Mana boleh, kita ada mata. Tambah kita letak wallet, baru pergi tekan dekat mesin ATM duit dalam wallet tu. Lagu tu boleh tunduk ke bawah saja. Enggak bisa Pak, enggak bisa. Wali Songo pun nanti ambil beg tu juga. Nak khusyuk macam mana begitu?
Dia khusyuk, digambarkan rumah terbakar, habis semua luluh. Dia semayang tak terbakar seorang-seorang. Dia bagi salam. Terbakar dah rumah aku. Waduh, yang ni bukan khusyuk, ni kena roci. Ni kena roci sampai jadi macam tu, bukan khusyuk. Dalam hadis Bukhari, Nabi saja khusyuk semayang, ketika semayang, habis bagi salam, lari masuk dalam rumah. Sahabat kata, kenapa dicepatkan salat? Nabi kata, aku teringat masa semayang ada benda aku tak sedekah lagi. Itu Rasulullah. Jadi Allah ajak Bani Israel itu tentang khusyuk itu macam mana. Mula Allah suruh dia semayang, lepas tu Allah bagi ingat satu peringatan, lepas tu Allah kata semayang macam ni. Artinya ikhwatul kiram, Bani Israel punya dapat nikmat ini begitu halus. Maka bila wahyu terakhir turun kepada Nabi Muhammad, Allah bagi tahu, hey Muhammad, hang pun tidak kurang Muhammad, wa atmamtu alaikum ni'mati. Setanding dengan Bani Israel. Tak kalau Nabi sedih tak? Nikmat sampai khusyuk Nabi kepada mereka. Habis Nabi Muhammad macam mana? Dia kata agama dia sempurna. Tu Bani Israel kata, kalau turun ayat ni kat kami buat hari raya. Pasal ada kalimah wa atmamtu alaikum ni'mati. Nikmat hang dah cukup. Pasal itu suri teladan Nabi sangat dahsyat. Pasal itu Imam Malik tak boleh menerima bid'ah. Siapa buat bid'ah, dia telah tuduh Nabi Muhammad pengkhianat kerana telah sempurna nikmat itu. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Sallallahu ala Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.